merupakan salah satu bandar bersejarah yang mempunyai kisah-kisah menarik dan kesan peninggalan sejarah dari zaman sebelum kemerdekaan daripada para penjajah yang sekian lama bertapak di tanah Melayu. Alostar juga merupakan bandar kelahiran Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Allahyarham yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Oleh sebab itu, kami telah memilih Rumah Merdeka sebagai tajuk kajian lapangan kami. Permasalahan kajian. Secara umumnya, rakyat Malaysia kurang mendalami sejarah, terutamanya golongan belia remaja. Mereka tidak mempunyai minat terhadap perkara yang sudah lama berlaku. Hal ini kerana remaja sekarang lebih gemar mengikuti arus pemodenan. Oleh sebab itu, ramai yang tidak tahu mengenai tempat peninggalan sejarah. Bagi mereka, melawat ke tempat-tempat bersejarah amatlah membosankan dan hanya sesuai untuk dijadikan tempat untuk bergambar. Di samping tempat-tempat tersebut tidak menarik, minat mereka untuk dilawat, ada juga segelintir daripada para remaja tidak mengetahui langsung mengenai kewujudan tempat peninggalan sejarah tersebut. Dan hal ini sangat menyedihkan oleh kerana tempat-tempat peninggalan sejarah di Malaysia sangat banyak dan dipelihara dengan baik oleh pihak yang bertanggungjawab untuk rakyat Malaysia mendalami sejarah Malaysia sendiri. Objektif kajian. Pertama, mengenal pasti latar belakang Rumah Merdeka, Alostar. Kedua, mengkaji kesedaran masyarakat tentang kewujudan Rumah Merdeka. Ketiga, meneliti usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan Rumah Merdeka yang dijalankan oleh pihak Arkib Negara. Keempat, mendokumentasikan laporan kajian Rumah Merdeka. Persoalan kajian. Yang pertama, apakah latar belakang di sebalik bangunan bersejarah Rumah Merdeka? Yang kedua, apakah usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah, khususnya Rumah Merdeka? Yang ketiga, sejauh manakah masyarakat sedar dan peka tentang kewujudan Rumah Merdeka? Yang terakhir, bagaimanakah hasil kajian tentang Rumah Merdeka direkodkan? Metodologi kajian. Kami menggunakan kedua-dua sumber iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Bagi sumber primer, kami menggunakan kaedah temu bual yang dijalankan ke atas pengurus Rumah Merdeka, Encik Zamri bin Afandi yang juga sebagai pegawai Arkib Kedah serta penduduk sekitar Encik Jamil bin Mansur bersama isterinya Puan Hafsah binti Ibrahim. Seterusnya, kami menggunakan kaedah tinjauan dan pengamatan yang dijalankan sekitar kawasan Rumah Merdeka. Bagi sumber sekunder pula, kami telah merujuk artikel dari akhbar, portal Arkib Negara dan sumber-sumber internet. Dapatan kajian. Pada asalnya, tapak rumah ini pernah dimiliki oleh Cik Manjalara iaitu bonda Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang dimasyhurkan sebagai bapa kemerdekaan. Tanah ini kemudiannya dihadiahkan kepada Tunku Abdul Rahman. Pada akhir tahun 40-an, Tunku mula merangka reka bentuk pelan Rumah Merdeka. Apabila pembinaan rumah ini telah siap, rumah ini merupakan antara rumah tercantik di Alostar. Pada tahun 1954, rumah ini telah dinamakan sebagai Rumah Merdeka oleh Tunku Abdul Rahman atas nasihat sahabat-sahabatnya iaitu Encik Senu Abdul Rahman, Encik Muhammad Khir Johari dan Tan Cheng Lock. Warna merah dan putih di dinding rumah tersebut dipercayai merupakan warna semangat patriotik Tunku terhadap UMNO. Sebelum ini, warna bilik Tunku Abdul Rahman ialah warna biru, iaitu warna kegemaran beliau. Rumah ini telah dihias secara sederhana tetapi menarik yang juga menggambarkan personaliti Tunku Abdul Rahman. Kos bagi membina Rumah Merdeka ini dianggarkan sebanyak RM20,000 Malaysia. Pada pilihan raya umum 1955, 1959 dan 1964 serta 1969, rumah ini menjadi tempat untuk Tunku merancang strategi politik. Sekarang kita beralih pula kepada keistimewaan serta fungsi setiap sudut di Rumah Merdeka. Ini adalah merupakan ruang tamu di Rumah Merdeka, di mana merupakan tempat Tunku Abdul Rahman melayan tetamu-tetamu yang hadir yang kebiasaannya terdiri daripada orang-orang kenamaan dari dalam serta luar negara. Susun atur rumah tamu ini merupakan susun atur asal semasa Tunku mendiami rumah ini. Gambar ini menunjukkan ruang makan bersama keluarga di Rumah Merdeka, manakala gambar di sebelahnya ialah koleksi gelas serta sudu di ruang makan keluarga.
Ruang makan ini merupakan satu-satunya tempat yang berpenghawa dingin dan ini merupakan ruang makan untuk keluarga sahaja. Antara makanan kegemaran Tunku Abdul Rahman ialah kari kepala ikan yang dimakan bersama kerak nasi. Setiap kali Tunku Abdul Rahman pulang ke Rumah Merdeka, tukang masaknya iaitu Aminah akan memasakkan makanan kegemarannya. Ruang makan bersama tetamu ini adalah merupakan ruang makan yang kedua dan ruang ini telah dikhaskan untuk tetamu-tetamu sahaja. Di sini juga merupakan tempat untuk Tunku Abdul Rahman merancang strategi politiknya bersama rakan-rakan seperjuangannya. Seterusnya iaitu bilik Tunku Ahmad Nerang. Bilik tidur ini kebiasaannya digunakan oleh Tunku Ahmad Nerang iaitu anak lelaki Tunku hasil daripada perkahwinannya dengan Mariam, seorang wanita kacukan Cina Siam yang merupakan anak perempuan Tauke Lombong di Alostar. Namun, Mariam meninggal dunia pada tahun 1934 kerana menghidapi penyakit malaria di Kuala Nerang, Kedah. Bilik tidur ini kebiasaannya digunakan oleh beliau dari tahun 1953 hingga 1954, iaitu sebelum beliau berangkat ke India untuk mengikuti latihan kursus ketenteraan. Selepas menamatkan kursus ketenteraan di India, Tunku Ahmad Nerang masih lagi menggunakan bilik ini apabila beliau pulang ke Alostar, Kedah. Bilik ini juga pernah digunakan oleh tokoh-tokoh UMNO seperti Tun Dr. Ismail bin Abdul Rahman sebagai bilik tidur mereka apabila mereka bermalam di rumah ini. Seterusnya, ruang belakang rumah dan ruang santai di belakang rumah. Ruang ini merupakan ruang santai yang berada di bahagian belakang rumah dan di sinilah terjadinya peristiwa bersejarah iaitu rundingan awal untuk menamatkan konfrontasi Malaysia-Indonesia. Pada 27 Mei tahun 1966, misi Muhibah dari Jakarta yang terdiri daripada 20 orang pegawai tentera diketuai oleh Laksmana Muda Laut OB Secah telah berunding dengan Tunku Abdul Rahman di Rumah Merdeka ini mengenai isu konfrontasi. Usaha penamatan konfrontasi Malaysia-Indonesia pada 7 Jun 1966 di mana Malaysia diwakili oleh Tun Razak Hussein dan Indonesia Adam Malik. Di sini juga, Tunku Abdul Rahman selalu mengisi waktu dengan menghayati keindahan sambil menghirup kopi Turki. Di sini juga Tunku sering berbincang dengan para penyokong parti, terutamanya ahli UMNO Kedah. Bilik Tunku. Tunku dan isterinya, Sharifah Roziah, menggunakan bilik tidur ini sebagai bilik tidur apabila mereka pulang bercuti ke Alostar, Kedah. Susun atur perabot serta lukisan yang terdapat di bilik tidur ini adalah berdasarkan susun atur asal ketika Tunku Abdul Rahman menginap di sini. Rumah ini juga mempunyai bilik tidur yang lebih dan satu bilik sembahyang. Bilik ini sebelumnya merupakan bilik Tunku Khadijah iaitu anak Tunku bersama isteri pertamanya, Mariam. Selepas Tunku Khadijah berkahwin, bilik ini dijadikan sebagai bilik sembahyang dan bilik ini digunakan hanya untuk ahli keluarga perempuan sahaja untuk tidur. Bilik Tunku Khadijah. Bilik ini telah digunakan oleh anak anda beliau iaitu Tunku Khadijah sebagai bilik pengantin pada tahun 1954. Susun atur bilik serta perabot-perabotnya juga merupakan susun atur asal pada ketika itu. Bilik bacaan dan bilik muzik juga memainkan peranan yang penting dalam Rumah Merdeka kerana Tunku sering duduk di sini untuk membaca dan menulis skrip sambil mendengar lagu kegemarannya, iaitu lagu Bunga Tanjung. Di bilik inilah Tunku banyak menghabiskan masanya sewaktu bercuti untuk menjalankan aktiviti penulisan dan membaca. Antara aktiviti penulisannya ialah menyiapkan skrip filem Raja Bersiung dan Mahsuri. Beliau turut mendengar muzik kegemarannya di sini. Tunku sering bersendirian di bilik ini dan mendengar lagu-lagu kegemaran beliau. Ini adalah gambar-gambar barang peribadi Tunku serta pemain piring hitam. Bersebelahan Rumah Merdeka, terdapat rumah yang telah disediakan Tunku untuk kaki tangannya. Kini, rumah tersebut telah diubah suai menjadi surau buat para pengunjung serta menjadi pejabat Rumah Merdeka. Jika anda melawati Rumah Merdeka di Alostar, anda akan disajikan dengan tayangan video tentang Rumah Merdeka yang berada di tingkat bawah.
Banyak informasi yang boleh didapati tentang Tunku Abdul Rahman serta Rumah Merdeka selepas menonton tayangan video tersebut. Berdasarkan pemerhatian kami di Rumah Merdeka, kami mendapati Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mempunyai beberapa hobi seperti fotografi, memancing, memburu dan bermain golf. Gambar yang berada di paparan merupakan antara koleksi kamera milik Tunku yang dipamerkan di Rumah Merdeka. Antaranya ialah kamera Canon, kamera Leica, kamera Yashica Flex, lens Cameron Auto dan filem Polaroid. Permainan golf juga sangat digemari oleh Tunku Abdul Rahman. Gambar di sebelah kiri menunjukkan set golf yang dipamerkan di Rumah Merdeka milik Tunku Abdul Rahman, manakala gambar di sebelah kanan menunjukkan Tunku Abdul Rahman sedang bermain golf di Ayer Keroh Country Club AKCC yang merupakan antara salah satu daripada klub-klub golf yang paling dihormati di Malaysia pada Februari 1966. Gambar seterusnya menunjukkan gambar Tunku pergi memburu dan Tunku juga pernah membina sebuah jeti berbentuk L di sungai. Namun, jeti itu telah musnah ditelan arus modernisasi. Gambar seterusnya pula memaparkan bot milik Tunku iaitu Sri Banang yang berkelajuan enjin 100cc. Sudah menjadi kebiasaan penduduk di sini pada suatu ketika dahulu untuk melihat Tunku mengemudi sendiri botnya di Sungai Anak Bukit. Ini adalah merupakan koleksi tongkat-tongkat Tunku Abdul Rahman. Seterusnya, koleksi tali leher Tunku Abdul Rahman yang dipamerkan di Rumah Merdeka serta barang peribadi Tunku di bilik tidurnya seperti minyak rambut dan minyak wangi kegemaran Tunku. Berdasarkan tayangan video yang telah kami tonton di Rumah Merdeka, di sebelah kanan Rumah Merdeka terdapat rumah asal Tunku. Namun, ia telah dirobohkan dan di sebelahnya dibina sebuah rumah yang indah dan bumbungnya bercirikan bumbung Minangkabau. Ia telah dinamakan sebagai Rumah Malaysia yang mana ia digunakan sebagai barak polis pada suatu ketika dahulu. Barak ini menempatkan anggota polis serta keluarga mereka yang menjaga keselamatan Rumah Merdeka pada suatu ketika dahulu. Namun, rumah ini sudah tiada lagi kerana telah dirobohkan. Hotel Royal yang bertempat di hadapan Rumah Merdeka rupa-rupanya milik Tunku Abdul Rahman pada suatu ketika dahulu, menurut Puan Hafsah binti Ibrahim atau lebih senang dikenali sebagai Cik Ani. Cik Ani merupakan penduduk tetap berhampiran dengan Rumah Merdeka sejak tahun 1972, iaitu ketika berumur 19 tahun. Sekarang, Cik Ani telah berusia 63 tahun. Semasa Cik Ani berumur dalam lingkungan 20-an, beliau telah diajak menemani Mak Sa'diah serta Mak Tum semasa bekerja di Rumah Merdeka. Mak Sa'diah serta Mak Tum merupakan penjaga Rumah Merdeka suatu ketika dahulu dan tinggal di rumah kaki tangan yang berada di sebelah Rumah Merdeka. Kita beralih pula kepada hasil temu bual bersama Encik Zamri. Nama saya Zamri bin Syahini. Lepas tu saya bertugas di Rumah Merdeka sebagai penyuluh Rumah Merdeka Sasmi. Sudah 6 tahun kerja kat sini. Di sini adalah bila lawatan daripada anak kepada Tunku Abdul Rahman, iaitu Tunku Ahmad Noran datang sini. Lepas tu dia menceritakan balik apa yang berlaku kat sini semua kan. Lepas tu sambil itu kami bergambar. Sebenarnya pada tahun 2003 bangunan ini telah diambil alih oleh Arkitek Indonesia sebenarnya, dan belum diasaskan untuk dan dijadikan tempat lawatan saja. Kita sebenarnya kita ada bahagian untuk bila askar tadi kerosakan, kita ada bahagian untuk membuat pulihkan, membuat pulih Rumah Merdeka balik. Macam contohnya kalau rumah rosak, kita akan repair balik dengan peruntukan kajian yang bagi kepada Rumah Merdeka. Itu amat penting di Malaysia. Sebab di luar negeri pun memang kita dah memang mereka buat
sesuatu tinggalan lama untuk mengekalkan identiti negara. Macam kita patut buat juga sebab ini adalah Perdana Menteri kita yang utama. Kita perlu tahu dan kita mesti kalau kita datang pun kita mesti menceritakan kepada orang untuk kebaikan Malaysia dan macam mana kita boleh tahu rumah mereka itu adalah rumah Tengku Abdul Rahman. Pada tahun ini kami telah mengadakan aktiviti iaitu bacaan Yasin dan baca Yasin Tengku Abdul Rahman. Dan waktu itulah macam remaja datang. Lepas setakat remaja, lepas tu pelajar-pelajar datang untuk baca Yasin dan kita ada juga buat untuk macam quiz, lepas tu lukisan, apa kita semua buat kat sini. Lepas tu selain benda tu kami edarkan pamphlet kepada orang lain, kepada macam hotel ke mana untuk menggalakkan. Lepas tu kami juga buat pameran belia, macam contohnya pameran setiap festival yang ada kami akan buat pameran. Kebanyakan orang luar, orang kata orang luar lah. Itu pun ada daripada Jepun, daripada Korea, daripada US, Australia, semua datang sini. Sebab mereka orang kata orang sini banyak minat sejarah. Sebenarnya kita ada subjek sejarah. Bila di sekolah ada subjek sejarah, kita waktu tu kerajaan telah buat untuk mengerti tempat sejarah di Malaysia ni. Lepas tu kita sebagai rakyat Malaysia, macam contoh pelajar UUM ke, pelajar mana-mana ke, mereka dengan adanya macam test ni kan, itu selepas tes ini mereka boleh mengenal kepada orang lain. Itulah kita punya harapan kan. Bukan setakat hanya kami saja yang terpaksa hantar pamphlet sana untuk mengenalkan. Semua pun kena Terima kasih Encik Zamri kerana sudi ditemu bual. Banyak informasi yang telah kami peroleh. Kesimpulannya, Rumah Merdeka sememangnya menyimpan pelbagai sejarah yang tidak diketahui ramai. Di rumah ini, tinggalnya seorang tokoh kemerdekaan Malaysia yang amat terkenal, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bersama keluarganya. Di sini juga kita dapat mengenali Tunku dengan lebih dekat melalui koleksi barang-barang beliau dan melihat sendiri keadaan persekitaran sebelum merdeka. Peristiwa penting seperti rancangan awal bagi menamatkan konfrontasi juga telah berlangsung di sini. Pendek kata, Rumah Merdeka menyimpan pelbagai sejarah tentang kehidupan seorang bapa kemerdekaan. Oleh itu, bangunan-bangunan bersejarah seperti Rumah Merdeka haruslah tetap dipelihara bagi memastikan sejarah dan perjuangan Tunku Abdul Rahman tidak lapuk ditelan zaman. Usaha-usaha mempromosikan Rumah Merdeka juga haruslah dipergiat lagi memastikan anak-anak muda mahupun golongan dewasa mendapat informasi yang sewajarnya tentang rumah bersejarah ini.